Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dirahmati Allah dan anak cikgu sekalian, selamat kita bertemu lagi dalam rancangan Tilawatul Quran Al-Karim. Seperti biasa, kesemua rekan anak-anak telah pun bersedia. Oleh itu anak-anak, mari kita mulakan pelajaran kita ini dengan bacaan doa. Sama-sama anak-anak semua ya. Kita menadah tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah anak-anak doa kita. Memohon kehadrat Allah SWT. Semoga hati kita ini diterangkan dalam pembacaan Al-Quran dan lidah kita juga dilancarkan. Pada pelajaran yang lalu anak-anak telah pun kita dapat membaca surah Zalzalah. Di mana anak-anak telah dapat membaca dengan baik. Walaupun belum lagi mempelajari ilmu tajwid, tetapi dengan ada istilah huddab yang ada pada Rasam Usmani ini, maka kita dapat membaca. Di samping tanda-tanda inilah yang telah menunjukkan hukum hakam yang terdapat dalam hukum tajwid. Cikgu akan terangkan kepada anak dengan bahasa Arab nama-nama yang berkenaan nanti insyaAllah. Walau bagaimanapun, kali ini kita terus beralih kepada surah yang baru lagi yang bernama Suratul Bayyinah. Tapi sebelum itu, cikgu nak terangkan sedikit tentang hukum-hukum yang pernah kita pelajari tentang tanda yang panjang ni anak ya. Cuba lihat kepada papan hitam kita. Anak-anak telah faham. Ini ialah tanda garisan panjang yang selalu terletak di atas huruf alif, waw ataupun ya. Artinya, bacaan ini hendak dibaca sekurang-kurangnya 4 dengan 5. Dan ada kalanya kita baca dengan 6 wajib. Tak boleh kurang daripada 6. Di samping itu anak, ada juga huruf-huruf yang dibaca dengan panjang. Ini dikatakan dengan sebab 3 perkara, iaitu dinamakan huruf mad yang 3. Apa huruf mad 3 anak? Ini dia. Alif, waw, ya. Ini nama huruf mad yang ketiga. Inilah sebab di antaranya huruf-huruf dibaca dengan panjang. Selain pada ini yang baca dengan 4 dengan 5. Dia ini dibaca 2 harakat. Bagaimana kita nak kenal anak-anak? Bacaan ini dengan 2 harakat. Dalam Rasam Usmani, anak-anak telah faham. Kalau huruf tu tak ada bertanda, arti huruf tu mati. Jadi, kalau kita dapati huruf alif ni, tak ada bertanda apa-apa di atasnya, maka sebelumnya dia baris di atas, huruf baris di atas, maka itulah dikatakan 2 harakat. Katalah alif sekarang. Kita kata, qa. Kita bariskan atas. Ini jadi mad lah. Ini alif ni matilah. Sebab dia tak bertanda. Jadi kena baca dengan panjang. Qala. Tak boleh baca qala. Itu tak ada mad. Qala. Jadi namanya mad anak-anak. Mad apa? Nanti cikgu akan terangkan. Dia panjang 2 harakat. 2 kalau waw. Ada baris depan begitu sebelumnya. Maka ini juga dibaca dengan panjang 2 harakat. Qu. Sama juga 2 harakat. Begitu juga kalau ada sekiranya ya, dia baris bawah, maka dia tak ada tanda ini, semua jadi mat namanya. Dia mati, waw mati, alif mati, semua dia baca 2 harakat. Qi. Cuba ikut semua. Qa. Qu. Qi. Berapa harakat baca semuanya? 2. Dalam bahasa Arabnya, cikgu nak terangkan hari ini, namanya mad asli. Cuba saya ikut. Mad asli. Ataupun dinamakan mad tabi'i. Cuba. Mad tabi'i. Cuba. Mad tabi'i. Itu dia anak. Berapa harakat bacanya? 2 harakat. Sekarang telah faham. Kalau ada saja macam ini, tetapi kalau ada pula tanda mati pula, ada bulat begitu anak. Ini cikgu nak terangkan lagi macam ini. Artinya huruf ini terletak atas alif, waw dan ya. Selalu kadang-kadang. Kalau alif dia begini. Kalau waw dia begini. Ini bukan tanda mati anak. Tanda huruf ni tak boleh dibaca. Sama ada ketika bacaan wasal atau bacaan waqaf. Sama ada kita nak berhentikan atau baca terus, maka ini 3 huruf tidak boleh dibaca.
Ini artinya tidak boleh jadi, bukan jadi mad lagi. Sebab ada barisan bulat. Bulat, nama cakap Arab, sifir. Ya? Sifir, mudawwar. Makna bulat yang berpusing betul. Ini tanda macam ini, alif ni tidak boleh dibaca. Waw tak boleh dibaca. Ya tidak boleh dibaca langsung. Sebab tidak diamalkan langsung. Tapi dia mesti ada ditulis, tapi tidak boleh dibaca. Ingat anak-anak, segala perkara yang telah cikgu terangkan, kita akan jumpa dalam Quran. Cikgu akan terangkan lagi. Keistimewaan istilah huddab inilah anak-anak yang kita boleh baca dengan tepat, dengan betul. Hari ini terus kita beralih anak-anak dalam surah yang baru, iaitu suratul Bayyinah. Sekarang cikgu minta anak semua ikut bacaan talaqi. Ya? Apa namanya bacaan apa? Talaqi. Cikgu baca, anak semua ikut. Tengok hukum-hukum tajwid yang ada kan kita bahaskan lagi kalau ya. Baik, ikut semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد. Coba. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه. Itu dia anak-anak. Kita dapati 8 ayat dalam surah Al-Bayyinah ini. Panjang sedikit ya daripada ayat yang lain yang pernah kita baca. Inilah bacaan talaqi yang telah dapat anak-anak perhatikan bagaimana dengung-dengung yang perlu kita betulkan dan bagaimana hukum-hukum yang pernah kita pelajari di antara tanda-tanda istilah hutab. Walaupun kita belum tahu lagi hukum tajwid yang telah kita terangkan ya. Nama-nama hukum belum tahu tapi kita dapat baca dengan baik. Baiklah sekarang anak-anak sekalian dan para penonton kita dengar bagaimana mereka membaca dan sama-sama kita tegur kalau terdapat kesilapan yang berlaku untuk jadikan panduan kita. Kita mulakan dengan bacaan Muhammad Izzat dulu. Cuba sama-sama kita dengar. Kita ada bacaan yang salah. Ya, cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul
yaumul bayyinah. Cikgu nak tanya. Dalam kafaru tadi, ada alif, ada atas bulat di sini. Apa artinya Muhammad Izzat? Kafaru tadi, nampak tak? Ada kafaru sini kan? Kan nampak ni tak? Ada bulat macam ini ni. Apa arti ni? Apa arti ni sekarang nak tanya? Alif ni. Boleh jawab? Tidak boleh dibaca. Tak boleh dia baca. Mana tahu? Mana tahu tak boleh baca? Tak dapat jawab dia. Boleh? Zahratul Lil jawab? Kerana ada tanda bulat. Ada tanda bulat di atas dia. Kan kita dah tunjuk ni. Kalau cikgu dah terangkan asal tanda bulat, dia tidak baca. Itu dia anak ingat ya. Setiap kali kita dapat keadaan alif tanda bulat, tak boleh dibaca. Sama ada bacaan dia wasal ataupun waqaf. Tidak dibaca langsung huruf ini. Tapi wajib ditulis, kena resam tu. Ya. Baik, terus sambung. Itu dia anak. Perhatikan ya, kita dapati. Ya, terus. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya, kenapa kita baca panjang Rasulun? Kerana baris dua berturut-turut. Bukan Rasulun. Sin tu kenapa baca panjang? Kenapa? Kerana ada waw Yang jadi? yang jadi mat. Jadi mat. Sebenarnya kita dah terangkan. Asal waw, ada dulunya baris hadapan, maka dibaca. Berapa harakat? Dua. Apa nama mat ni tadi kita kata? Mat asli. Mat asli. Kemudian ada satu soalan lagi. Rasulun, kenapa dibaca dengan dengung di sini? Kerana baris dua berturut-turut bertemu dengan huruf yang bertanda sabdu itu. Bagaimana nak baca sekarang? Apa nak buat? Dimasukkan dan didengungkan. Dimasukkan, dia dengungkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, namanya idgham ma'al ghunna. Cuba ikut semua. Idgham ma'al ghunna. Cuba. Idgham ma'al ghunna. Kalau kita dapat baris dua yang berturut-turut, jumpa huruf bersabdu, ya, maka dimasukkan dan didengungkan. Namanya apa tadi? Idgham ma'al ghunna. Ya. Terus baca. Fiha kutubun qayyimah. Nak soal lagi sekali. Kutubun qayyimah. Kenapa dengung sini? Kerana baris dua berturut-turut bertemu dengan huruf yang tiada bertemu sabdu itu. Tak ada jumpa huruf yang bersabdu. Huruf berturut-turut, baris dua hadapan, jumpa huruf tak bersabdu. Ya? Apa yang kita nak baca tugasnya sekarang macam mana? Disembunyikan dan didengungkan. Sembunyikan. Apa arti sembunyikan? Bacaan antara ifaq dan izhar. Izhar dengan idgham. idgham. Ya. Izhar dengan Idgham. idgham. Apa nama hukumnya? Cikgu nak terangkan sekarang. Namanya ikhfa haqiqi. Cuma ikut semua. Ikhfa Ifaq haqiqi. Haqiqi. Kalau bertemu baris dua yang baris hadapan yang turut-turut, jumpa huruf tanpa sabdu, maka namanya ikhfa. haqiqi. Berapa harakat dengungnya? 4 atau 5 harakat. 5 boleh? Dengung boleh baca 5? Tak tahu. Berapa? Berapa Zahratul Lil? 2 harakat. 2 harakat. Mana boleh sampai 5 pula boleh baca? Itu dia anak-anak ya. Cikgu tegur dan dapat diberikan jawab dengan tepat. Sekarang sampai giliran kepada Zahratul Lil pula kita dengar bacaannya. Ya. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ya, cikgu nak tanya. Kenapa dia tidak baca dengan nun sini? Dia min ba'd. Kenapa baca pula min ba'd? Kenapa tak baca min kena huruf nun? Kenapa baca dengan nun, tak baca dengan... Kenapa tak berbunyi dengan nun tadi? Cuba terangkan. Kerana ada mim kecil di atas nun. Ada mim kecil di atas? Nun. Di atas nun kata tengok anak ya. Nun kecil ada di atas nun kata dia. Jadi apa artinya? Apa nak buat sekarang? Hendaklah dibaca dengan dengung. Dengung betul? Itu saja. Hendaklah ditukarkan Tukarkan bunyi nun jadi apa? jadi huruf mim. Jadi mim satu. Lagi? Dan Ya, cuba. Kita minta kepada Nur Faizah. Apa? Kemudian ditukar, Nun ditukarkan jadi mim. Satu. Lagi? kemudian dibaca dengan dengung. Dengan dengung. 2. Lagi? Kemudian hukumnya iklab. Siapa tanya hukum? Kemudian 2 saja. Izzat, boleh tahu apa lagi satu? Tak ada tanya hukum ni. Itu saja. Dukar
Kemudian didengungkan. Lagi satu apa dia? Boleh tahap bagi? Dimasukkan. Masukkan, hilanglah dia. Betul? Luqman? Apa lagi satu? Disembunyikan. Kan ada 3. Kalau nun ada atasnya mim, maka 3 tugas ada. Yang pertama, nun tukar jadi mim. Yang kedua, didengungkan. Kemudian yang ketiga, disembunyikan. Inilah namanya hukum iqlab. Tukar. Jadi kena baca min ba'di. Tak boleh baca min ba'di. Ingat anak ya. Setiap nun yang ada atas mim, ataupun ada baris 2, ada mim di situ, maka apabila kita lihat, jumpa kepada huruf yang tanpa sabdu, atau itu saja katakan, maka terus kita baca dengan 3 tugas tadi. Tukar nunnya atau baris 2 tadi, jadikan mim, kemudian didengungkan, kemudian disembunyikan, diikhfakan. 3 tugas. Itu dia, alhamdulillah. Cuba sekali lagi, bunyikan illa min ba'di. Macam mana bunyi tukar tadi? إلا من بعد ما جاءتهم البينة Ya, terus. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Bunyikan lagi zai itu sikit. Wa yu'tuz zakah. Bunyikan, cuba. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة Ya. وذلك دين القيمة. Itu dia anak-anak. Kita dapat dengar bacaan Zalatul Lail tadi ya. Dengan soalan-soalan hukum tajwid yang telah difahami. Sekarang kita dengar pula bagaimana bacaan Luqman pula. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Cikgu nak tanya. Hum. Kenapa tak dengungkan? Hum. Kenapa bunyi macam bunyi izhar tadi? Hum. Kena ada kepala kha. Ada kepala kha. Artinya kalau ada kepala kha, apa nak buat? Apa nak buat baca? Nyata dan tak dengung. Nyatakan huruf mim itu dan tidak dia. Setiap ada huruf kha, begitu bacaan ya. Itu dia ingat anak. Namanya hukumnya anak, ini namanya izhar syafawi. Cuba ikut semua. إظهار شفوي. Izhar syafawi. Ada tak kepala kha, mim tadi, maka terus kita baca dengan terang nyata tanpa dengung. Namanya apa tadi? إظهار شفوي. Izhar syafawi. Alhamdulillah. Baik, terus kita dengar bagaimana pula baca Nur Faizah. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kenapa dengungkan inna? Inna, kenapa dengungkan? Kerana di atas tu ada tanda sabdu. Ada tanda sabdu. Setiap tanda sabdu semua mesti kita dengung ke? Tidak semestinya. Macam mana nak kenal ke? Kiranya ada tanda sabdu, Semua. Asal tanda sabdu mesti dengung begitu. tidak. Macam mana nak tahu? Baik, nama hukumnya wajibul ghunna. Berapa harakat baca? 2 harakat. 2 harakat. Tapi macam nak kenal wajibul ghunna, macam nak kenal? Kerana di atas tu ada tanda sabdu. Semua. Zalatul Lail boleh dapat jawab? Bagaimana boleh kenal wajibul ghunna? Kerana huruf nun bertanda sabtu yang dalam satu kalimah. Banyak satu kalimah semuanya. Tak dapat jawab ya? Boleh? Ustaz boleh ingat tak?
Setiap nun atau mim yang bersabdu sebelumnya belum tak ada baris dua, tak ada nun mati, tak ada mim mati, itulah wajibul gunnah. Bukan satu kalimah saja, banyak dalam satu kalimah juga ada. Ingat ya, setiap nun bersabdu ataupun mim yang bersabdu belum tentu lagi dia wajibul gunnah. Macam sekarang cikgu nak tulis min narin. Tengok, min narin. Ada sabdu mim ma'in. Ada sabdu. Ini wajibul gunnah ke ni? Setiap mim yang bersabdu ataupun bersabdu sebelumnya tak ada apa? Baris dua. Baris dua. Depan ke, bawah ke, bukan nun mati ataupun mim. Ini dia. Kalau bukan ini, baru dia katakan dia apa? Wajibul gunnah. Kalau ada sebelum ini, bukan namanya apa? Wajibul gunnah. Ini sudah lain hukumnya. Lain hukumnya. Itu dia anak ya. Kita sudah kenal. Apa nama sekarang? Wajibul. Dia baca dengan dua harakat dengan syarat sebelumnya bukannya baris dua, bukan nun mati, bukan mim mati. Ya. Seterusnya kita minta kepada Muhammad Taha pula membacanya. Ya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Ya, cikgu nak tanya pula. Sekarang min tahtiha ni. Kenapa baca dengan dengung? Kerana kepala kha bertemu dengan Ada kepala kha sana ya? Min tahtiha, betul ke? nun mati Ada nun bertemu dengan Betul jawapannya. Kenapa kita baca dengan dengung tadi? Izzat. kerana nun yang tiada Bertanda bertanda kepala kha bertemu dengan huruf yang tiada tanda bersabdu. Nun yang tak ada bertanda bertemu dengan huruf tanpa sabdu. Jadi baca dengan apa? baca dengan sembunyi dan didengungkan. Sembunyi dan dengung. Apa arti sembunyi tadi? Bacaan antara izhar dan idgham. Dengan idgham. Hukumnya namanya ikhfa haqiqi. Saya tahu tak dapat jawab tadi. Baik, tahu sekarang nak jawab. Kalau kita berhenti sini, waradu'an tadi. Anhu ni. Apa hukum atau namanya apanya? Apa dia sekarang? Anhu. Kepala kha bertemu dengan Kepala kha saja. Apa bacaannya kalau kepala kha tu? bacaannya nyata, terang tanpa dengung. Tepat dengung. Tepat tu ya. Baik, habiskan terus. Dzalika liman khashiya rabbah. Itu dia anak-anak. Masya Allah, rekan anak-anak telah pun dapat membaca. Dan kali ini kita banyak berbincang tentang hukum-hukum dan nama-nama dengan hukum tajwid. Kalau tahu, kita tahu baca dengan cakap. Kita punya sembunyi, ya terang, nyata. Tapi hukum-hukum kita belum tahu lagi. Hari ini kita sudah dapat membaca dengan tepat. Jadi anak-anak, sekali lagi cuba semua ikut bacaan cikgu ya, supaya dapat kita baca dengan tepat. Ikut semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة من أهل الكتاب والمشركين
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم
Sadaqallahul azim. Itulah anak sekalian ya. Dapat kita baca hari ini dalam surah Al-Bayyinah dengan hukum tajwid yang telah kita dapati hari ini. Hingga kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.